Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada episod yang seterusnya siri para Nabi dan para Rasul. Jadi episod kita pada kali ini kita nak meneruskan kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Ceritakan kisah umat yang terdahulu. Semoga kamu semua berfikir. Maksudnya apa? Allah meminta kita, seandainya kita belajar sesuatu daripada kisah para Nabi, maka Allah mahukan kita untuk ceritakan kepada orang lain juga, supaya kita belajar sesuatu daripada kisah para Nabi dan para Rasul yang terdahulu. Sama juga dengan kisah yang nak bincangkan pada hari ini, iaitu Nabi Syuaib alaihi salam, yang mana ada riwayat yang mengatakan Nabi Syuaib ni merupakan jalur keturunan dia sampai kepada Ishaq bin Ibrahim alaihi salam, yang mana Nabi Syuaib ni adalah salah seorang daripada Nabi dalam kalangan Bani Israel. Dan Nabi SAW juga ada menyebut dalam satu hadis Auqamaqala, yang mana Nabi Syuaib ni merupakan salah seorang Nabi daripada bangsa Arab. Jadi kita tengok macam mana Nabi Syuaib ataupun Nabi Syuaib berdakwah kepada satu kaum yang bernama Madyam, yang mana kaum Madyam ni sifat mereka suka menyembah pokok. Disebabkan itulah ada setengah riwayat yang menggelarkan kepada mereka Ashabul Aikal, yang mana mereka sangatlah gemar menyembah pokok. Apa-apa sahaja ada masalah, mereka akan pergi jumpa pokok, buat upacara. Seperti mana kita tengok pada hari ini ada setengah-setengah agama yang mana mereka menyembah pokok, letak makanan di hadapan pokok, sambil menyembah pokok, berdoa dekat pokok. Itulah yang dilakukan oleh Ashabul Aikal ataupun penduduk Madian ketika itu. Yang mana dalam ramai-ramai penduduk Madian ketika itu, bila mana perbuatan mereka makin kerap menyeleweng, makin kerap jauh daripada landasan yang benar, maka Allah utuskan satu orang Nabi dalam kalangan mereka. Dalam kalangan mereka Allah utuskan seorang Nabi, namanya Nabi Syuaib alaihi salam. Maka Nabi Syuaib lah mengajak mereka kembali kepada Allah, mengajak mereka untuk beriman kepada Allah, menegur perbuatan mereka dan sebagainya. Maka kita tengok daripada landasan Nabi Syuaib, adakah mereka terima? Tidak. Mereka tidak menerima apa jua ajakan Nabi Syuaib alaihi salam. Meskipun seorang Nabi dan seorang Rasul tu mereka ada mukjizat. Okey, meskipun Nabi Syuaib menunjukkan mukjizat dia, tetap tidak diterima oleh kaum Madian. Sama juga dengan kaum-kaum yang sebelum ni. Bahkan mereka ingkar bila mana Nabi mereka menunjukkan mukjizat mereka, memamerkan mukjizat mereka, mereka gelar Nabi mereka sebagai ahli sihir yang berjaya. Itulah yang berlaku kepada semua para Nabi dan para Rasul. Maka kisah Nabi Syuaib ni Allah tak rakamkan dalam Quran apakah mukjizat dia. Allah tak nyatakan dengan detail. Bahkan Nabi SAW pun tak bagi tahu secara detail apakah mukjizat Nabi Syuaib alaihi salam. Cuma kesemua para Nabi, ingat, kesemua para Nabi dan para Rasul, mereka memiliki satu kemahiran, iaitu petah bila mana berkata-kata, hebat berhujah. Adapun Nabi Syuaib hebat juga, tapi kata para ulama, Nabi Syuaib hebat lebih sikit nak dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang terdahulu. Dan ada riwayat mengatakan berapa lama umur Nabi Syuaib ni. Ada 3 riwayat. Yang pertama sekali, umur Nabi Syuaib Allah panjangkan sampai 200 tahun. Pandangan kedua sampai 400 tahun. Dan pandangan ketiga sampai 600 tahun. Cuma dalam Quran Allah tak nyatakan berapa umur setiap orang Nabi. Beberapa orang Nabi sahaja Allah nyatakan. Kenapa Allah tak nyatakan umur setiap Nabi? Kerana itu tidak penting. Kerana yang terlebih penting adalah apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah mereka. Kerana tidak ada satu faedah untuk kita tahu umur para Nabi, melainkan kita tahu apa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Bagaimana mereka ditentang, bagaimana mereka disambut, bagaimana mereka melawan ugutan dan sebagainya. Kerana setiap Nabi mereka kena ugut. Setiap daripada Nabi kena ugut. Bahkan ugutan yang mereka terima bukan ugutan main-main, bahkan ugutan itu untuk membunuh. Sama juga berlaku kepada Nabi Syuaib alaihi salam. Bila mana Nabi Syuaib pergi berdakwah, menegur kaum mereka, menegur kaumnya untuk beriman kepada Allah, ketika itulah kaum Madian ataupun Ashabul Aikal kata kepada Nabi Syuaib, wahai Syuaib, kalau kamu bukan daripada kalangan kami, nescaya kami akan halau kamu, kami akan bunuh kamu, wahai Syuaib. Jadi disebabkan itulah Nabi Syuaib tak pernah berhenti untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi Syuaib dia tinggal dekat kota Madian. Antara pekerjaan yang dilakukan oleh Nabi Syuaib adalah menggembala banyak haiwan yang ternak,
banyak tumbuh-tumbuhan yang ditanam dan sebagainya. Sehingga kan kita boleh tengok sekejap kisah Nabi Musa alaihi salam kan, bila mana Nabi Musa lari daripada Firaun, Nabi Musa sampai ke satu kampung yang bernama Madian. Ketika itulah Nabi Syuaib sudah pun uzur, sudah pun tua, melihat perwatakan Nabi Musa. Dia memanggil Nabi Musa dan mengajar Nabi Musa macam mana nak ternak, macam mana nak berniaga dan sebagainya. Jadi itu kisah Nabi Syuaib alaihi salam, yang mana Nabi Syuaib dia tak pernah gentar dan tak pernah takut untuk menegakkan kebenaran. Bahkan dia tidak pernah sama sekali berhenti untuk mengajak manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Banyak lagi kisah para nabi yang kita nak kongsikan kepada anda semua, insya-Allah. Episod seterusnya kisah Nabi Musa alaihi salam, sangat panjang kisah Nabi Musa. Saya boleh rasa kita akan buat dalam 2 ataupun ke 3 episod kisah Nabi Musa alaihi salam. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masa nanti akan datang satu anak lelaki, yang mana anak lelaki ini datang daripada arah Bani Israel. Itulah akan menghancurkan kerajaan kamu, wahai Firaun. Menghanyutkan Nabi Musa di sungai Nil. Apa Firaun makan, itulah Nabi Musa makan. Apa Firaun pakai, itulah Nabi Musa pakai. Macam mana Firaun dilayan, begitulah Nabi Musa alaihi salam dilayan. Sedangkan anak itulah yang akan menghancurkan kerajaan dia.